Arahannya adalah Kepentingan remaja. kepentingan, ya, kepentingan. Okey, jadi tajuk ini memang fokuskan kepada kepentingan dan isunya ialah amalan, ya, jimat cermat. Okey, dalam tajuk ini jangan lupa juga setiap kali arahan itu akan dikaitkan dengan satu kelompok yang dijadikan sasaran. Kepentingan untuk siapa? Kepada siapa? Jadi kalau begitu tajuk ini memang rujuk kepada kepentingan kepada remaja. Okey. Alright. Kepentingan kepada remaja. Okey, cuba Christine. Christine? Hello Christine? Hai Christine. Yes, sir. Okey Christine, boleh tak Hai. kamu terangkan sedikit pasal apa yang dimaksudkan dengan sikap berjimat cermat? Sikap yang tidak membazir. Bagus, ya. Sikap berjimat cermat dengan kata lain sikap tidak membazir, ya. Okey, ataupun tidak boros. Okey, bagaimana dengan Nurin Sofia? Nurin Sofia? Hai. Hello Nurin Sofia? Nurin. Kalau tak Nur Syakira. Hai Syakira. Ya cikgu. Okey Nur Syakira. Okey, cuba pula terangkan apa yang siapa yang dimaksudkan sebagai remaja? Siapa yang dimaksudkan dengan remaja? Apa dia cikgu? Siapa golongan yang dimaksudkan dengan remaja? Remaja. Macam budak-budak zaman sekarang. Budak-budak. Kalau 4-5 tahun? Bukan. Habis? Umur 15 tahun macam tu. Ya ke? Belum tepat lagi. Okey. Siapa pula pelajar lain yang boleh tolong? Come, anybody? Boleh tak kamu sesiapa di sini berikan pentafsiran yang agak mungkin hampir bagi remaja? Siapa di sini? Golongan Yes. yang berumur golongan yang berumur antara 13 hingga 18 tahun. Okey, bagus. Okey. Umumnya golongan yang dalam lingkungan 13 hingga 18. Okey, mereka ni tergolong dalam remaja. Okey. Sebaik sampai 18 ke atas baru dikatakan dewasa. Ya. Okey. Kenapa golongan remaja ini dianggap satu peringkat umur yang sangat penting? Kenapa ya? Dalam kehidupan kita memang terpaksa melalui pelbagai peringkat. Kenapa peringkat remaja ini dianggap satu peringkat yang sangat penting? Bayangkan berdiri kamu yang tergolong dalam kategori remaja. Okey, kenapa umur ini dianggap penting? Ada sesiapa nak tolong? Kenapa peringkat remaja ini dianggap sangat penting dalam hidup? Ya. Sebab waktu ni dianggap waktu ni macam waktu peralihan daripada kanak-kanak menjadi dewasa. Bagus, ya. Jadi ini merupakan satu peringkat zaman yang dianggap peringkat, ya, peralihan daripada zaman, katalah ini zaman kanak-kanak, okey, zaman kanak-kanak, dan mereka beralih ke arah, ya, dunia dewasa, ya, dunia dewasa. Dan ini bermakna golongan remaja ini memang akan mengalami, ya, satu peralihan ataupun peralihan dalam segala hal, ya, dari segi fizikal, emosi, okey, segala bentuk perkembangan, ya, yang bercampur aduk dengan dunia kanak-kanak dengan dunia dewasa. Okey, bagus. Dan kita juga tahu peringkat remaja ini adalah umur di mana kebanyakannya akan masih bersekolah, kan? Bersekolah menengah biasanya. Okey, sekolah menengah. Bermakna di sinilah mereka akan memilih subjek-subjek, aliran-aliran yang mungkin, ya, sesuai dengan cita rasa mereka, pilihan mereka. Okey.
Cuba bayangkan. Okey, Christine. Hai Christine. Christine? Hello. Yes, sir. Christine, Hello. okey, sekarang kamu dah masuk tingkatan 4 dah dan aliran sains pula kebetulan ya. Apakah cita-cita Christine ya? Apakah Saya tak cita-cita pasti Christine? lah. Cikgu Tak kot. pasti. Habis bila nak cari cita-cita kamu? Okey. Christine jawab dia tak pasti. Okey, siapa pelajar lain yang boleh berkongsi dengan saya? Cita-cita idaman mereka. Anybody? Syafiqah? Ya, Teacher, ada orang. lawyer, Lawyer. Yang jawab ni siapa? Prashant, sir. Yes? Prashant. Okey, Prasan. Why not kenapa tidak masukkan dalam senerai ya, grup, okey? Kehadiran. Okey, Prasan. Okey, apakah cita-cita kamu? Okay, I want to become a lawyer. Okey, ingin menjadi seorang lawyer. Bagus. Dan kamu di tingkatan 4. Jadi tahukah kamu apakah subjek-subjek yang perlu untuk persediaan menjadi seorang lawyer, seorang peguam? Yeah. Ya, Yes. apa subjeknya? Okay, the first one is sejarah, and then the second one is BM, Bahasa Melayu. and then the third one is English. Okey, bagus. Okey, jadi untuk menjadi seorang peguam memanglah ya asasnya subjek sejarah, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris ya. Okey, ada sesiapa tak di sini yang lain daripada cita-cita ini? Mungkin Nur Alia? Nur Alia? Ya, cikgu. Apa pula cita-cita kamu Nur Alia? Rasanya accountant. Ya, accountant. Okey, kalau nak jadi accountant apa pula subjeknya yang perlu? Sebagai syarat asas menjalani prinsip kursus tu, ya? Prinsip perakaunan. Okey, adakah dalam kelas 4 kreatif diperuntukkan subjek perakaunan? Ada. Ada ya. Okey, bagus. Bermakna kamu memang dalam kelas yang tepatnya lah ya. Okey, bagus. Daripada perkongsian maklumat pelajar-pelajar, kita dapati bahawa setiap pelajar dalam lingkungan remaja ini patutnya sudah pun ada impian masing-masing, cita-cita masing-masing. Sebab apabila mereka ada cita-cita, barulah mereka dapat letakkan diri mereka dalam aliran yang tepatnya. Kalau kamu nak jadi seorang doktor, katalah engineer, kalau kamu pula masuk ke aliran sastra, mungkin tidak kena pada tempatnya. Kamu perlu berada dalam kelas aliran sains. Okey, begitu juga sebaliknya. Macam ada kawan kamu beritahu dia akan jadi accountant, bagus. Sebab 4 kreatif memang diperuntukkan juga subjek perakaunan dan ekonomi mungkin. Okey, jadi inilah orang kata pentingnya sebagai remaja kita perlu merancang. Okey, kalaulah katalah ya, ada yang bercita-cita nak jadi accountant, nak jadi jurutera ataupun doktor. Okey, kamu masih bersekolah. Okey. Nanti dalam 2 tahun lagi ya, tahun ini, tahun depan dan lepas tu kamu akan masuk college. Okey, apabila kamu masuk ke college, okey, untuk menjalani kursus-kursus yang memang ya tinggi ini, kamu terpaksa masuk ke universiti tempatan, kerajaan, awam ataupun universiti swasta dan memang melibatkan kos yang sangat tinggi. Okey, sebab zaman sekarang ini kalau masuk college swasta, kursus-kursus sekarang ni tak kurang 60,000 ya yang paling kurang dan mencecah sampai 3, 4, 500,000. Ya. Tinggi kosnya kalau masuk ke kolej-kolej swasta, universiti swasta. Okey, bermakna segala-gala persiapan masa depan dia memang memerlukan kos ya, kewangan yang tinggi untuk pendidikan. Okey ya. Kalaulah mak bapak kita mampu, okey, tak ada hal ya, memang mungkin dia dapat membiayai, tapi mak bapak yang tak mampu, okey, kalau kebetulan kamu dapat scholarship, beasiswa, tak apa, kalau tak dapat macam mana? Okey, jadi
di sini kita nampak pentingnya pelajar-pelajar dari awal-awal berjinak-jinak dengan amalan berjimat cermat, ya, menabung. Simpanlah duit, ya. Banyak membantu. Okey, begitulah ya. Sebagai golongan remaja yang biasanya bercita-cita, dia perlukan juga ya wang atau untuk menampung pendidikan mereka di masa kelak. Okey. Alright. Selain daripada itu, cuba kita lihat dalam bahan yang disediakan ya. Bahan yang berkaitan dengan kepentingan remaja mengamalkan sikap berjimat cermat. Okey, daripada pantun. Okey, ini dikatakan bahan satu. Pelajar-pelajar perlu ingat, dalam peperiksaan kamu akan diberikan satu bahan dengan mungkin satu soalan dengan bahan 2 atau 3 bahan ya bagi tajuk karangan rangsangan. Okey, jadi ini adalah bahan satu. Okey, pantun yang pernah kita baca. Okey, ada 3 rangkap pantun dan sebelah sini pula diberikan satu gambar yang menunjukkan ya beberapa kepentingan amalan menabung. Dan kalau kamu lihat dua-duanya memang mirip sifat dia, membincangkan unsur yang sama cuma dalam bentuk yang berbeza. Okey. Saya nak tanya ya, sama ada kamu ingat lagi ataupun tidak. Okey, Ameris. Pelajar yang baru masuk. Ameris. Hai Ameris. Hello. Ameris, tinggikan suara sikit. Ameris. Hai sir. Ameris. Okey, lambat masuk ya. Tak apa, saya nak tanya kamu. Pasal lambat masuk, saya nak bagi kamu hukuman. Baca bahagian ini. Okey, dalam pantun kita tahu ya, baris 1, 2 ni biasanya pembayang maksud. Cuma baris 3, 4 membawa maksud kan? Okey, andaikan ya memang 3, 4 tu ada maksud. Okey, boleh tak Ameris bacakan baris 3 dan 4 dalam pantun? Ameris. Ameris. Sir, I'm reading from Julia. Ya? I'm reading from Julia's mic because my phone is lagged. Yeah. Okey, so masih boleh baca kan? Bacakan saja baris 3, 4. Jikalau sentiasa berjimat cermat, rezeki secupak terasa segantang. Okey, apa yang kamu faham dengan baris 3, 4 ni? Apa yang kamu faham? Jikalau sentiasa berjimat cermat, rezeki secupak terasa segantang. Okey, Ameris, kamu ada amalan menabung tak? Ada tak menabung? Hai? Macam kalau duit sikit, tapi kalau kita jimat, dia rasa cukup. Ya ke? Tak, okey. Jadi saya rasa Ameris pun ada banyak duit ya, simpanan ya. Simpan, jangan boros. Okey. Cuba bayangkan pelajar-pelajar ya, kalau kita berjimat setiap hari. Okey, daripada duit belanja sekolah yang diberi oleh mak bapak, kalau kamu rajin menyimpan RM1 sehari pun. Okey, dalam 1 bulan berapa dah? Okey. Dalam setahun. Jadi kalau sebulan RM30, dalam setahun dah RM360. Cuba bayangkan kalau duit yang sama ya, katalah andaian RM1 pun dalam 10 tahun, bayangkan daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 dah. Berapa banyak kamu mungkin dah boleh kumpulkan. Beribu-ribu ringgit, dan duit itu kalau disimpan dalam bank ditambah dengan bunga lagi. Kan? So, duit ini walaupun ya sedikit-dikit macam bunyi dalam pantun ini. Jikalau sentiasa berjimat cermat, rezeki secupak terasa segantang. Cuba bayangkan dalam sebulan kita simpan RM30, dalam setahun RM360. Okey, memang sedikit. Tetapi dalam masa yang panjang, jangka panjang 10 tahun, dia akan menjadi beribu-ribu ringgit. Okey, dan 3,000 katalah andaikan RM3,600, bukannya besar sangat, tetapi dia masih juga rezeki. Suatu yang akan bermakna untuk kamu, akan membantu kamu. Okey. Okey, begitulah rangkap 1. Okey, saya nak pelajar seterusnya mungkin Amir Rahman.
Amir Rahman? Ya saya. Pun lambat masuk kan? Okey, bagus. Saya bagi peluang untuk baca rangkap dua pantun, baris 3, 4. Okey. Sikap berjimat cermat, amalan mulia. Orang boros sahabat syaitan. Okey, terangkan sedikit, Amir. Orang perlu bijak, jangan memboros apabila membeli barangan. Kenapa ada duit belanjalah? Apa masalahnya? Mungkin barang ada yang mahal. Kena berjimat. Okey. Tetapi sedarkah kamu di baris 3 yang lebih penting sifat dia? Sikap berjimat cermat, amalan mulia. Apa yang kamu faham dengan ini? Sikap berjimat cermat, amalan mulia. Kita perlu berjimat supaya kenapa ianya dikatakan amalan mulia? Kerana ia adalah satu daripada sifat yang dituntut dari sudut agama. Betul kan? Yep. Agama tidak minta kita berpoya-poya, berbelanja suka hati. Apa sahaja yang kita lakukan harus menunjukkan kesederhanaan. Itulah tuntutan agama kan? Yep. Manusia sentiasa diseru supaya bersederhana dalam segala-gala hal. Begitu jugalah dalam menjalani kehidupan kita. Walaupun kita banyak duit, walaupun kita berharta, tapi biarlah bersederhana. Ya? Sebab bersederhana adalah satu sifat ataupun satu sifat yang dituntut dari sudut agama. Dan itu dikatakan sikap berjimat cermat, amalan mulia. Janganlah kerana ada banyak duit engkau berbelanja banyak-banyak. Dan apabila kita terikut-ikut dengan amalan berboros ataupun belanja mengikut suka hati, mungkin kita akan terjebak juga dalam sesuatu yang tidak sihat. Pasal duit kan macam-macam nak buat, ikut hati mati. Ya, orang kata kan begitu. Okey, bagus. Jadi ini menunjukkan kepentingan amalan berjimat cermat. Kepentingannya dari sudut agama. Ya. Yang pertama memang untuk menyediakan diri kita, ya, simpanan, tabung. Okey, dalam rangkap 3 pula. Okey, saya nak panggil minta maaf, saya nak panggil siapa lagi ya? Okey, Harisha. Cikgu panggil yang baru-baru masuk lambat masuk ni. Harisha. Hai. Hello Harisha. Harisha. Hai, Farah baru masuk. Hello Farah. Hai Farah. Hai cikgu. Apa khabar Farah? Baik. Kenapa lambat masuk Farah? Tengah install Teams sebab baru install. Saya dengar kelas ini memang semuanya ada dah. Ya? Okey, tak apa Farah. Untuk meraihkan Farah yang baru masuk, minta Farah bacakan rangkap 3, baris 3 dan 4. Jika berjimat cermat setiap perkara, pasti terjamin masa hadapan. Okey Farah, boleh tak terangkan sikit? Jika berjimat cermat setiap perkara pasti terjamin masa hadapan. Okey, apa yang kamu faham dengan pantun ini? Rangkap dalam baris 3 dan 4 ni. Kalau kita dapat berjimat cermat, maksudnya kita simpan-simpan, menabung. Sikit lama-lama jadi bukit. Ia memang lama-lama jadi bukit dan ia boleh membantu dalam banyak hal kan. Macam yang saya bincangkan tadi, mungkin ya pendidikan tinggi di masa kelak yang mungkin menelan belanja kos pendidikan yang begitu tinggi. Jadi duit yang kamu simpan bolehlah menjamin masa hadapan kita kan dari segi pendidikan. Ya. Okey, jadi duit yang kita simpan, wang yang kita tabung ini di satu hari kelak dia boleh membantu masa depan kita. Kalau kita ingin melanjutkan pelajaran dalam bidang-bidang tertentu, nak jadi doktor, nak jadi jururawat, nak jadi seorang peguam, nak jadi seorang accountant, macam-macam cita-cita pelajar. Jadi duit yang kamu tabung ini, okey, pasti akan membantu kamu bila masuk universiti, college.
kamu tak payahlah menyusahkan sangat mak bapak. Harap-harap dapat beasiswa. Kalau mak bapak dapat menampung tak apa. Kalau tak dapat, at least ya sekurang-kurangnya ya simpanan kita akan membantu. Dia boleh menjamin masa depan kita. Ya. Okey. Kita beralih kepada bahan 2 ya. Tadi bahan 1. Jadi di sini kita nampak ada 3 isi ya, kepentingan. Jangan lupa kita kena cari isi untuk tajuk kepentingan remaja mengamalkan sikap berjimat cermat. Okey, dan kita nampak isi pertama di sini, isi 2 dan isi 3. Okey, salah satu syarat menghasilkan karangan ya dengan bahan rangsangan ini ialah pelajar disyaratkan ya melibatkan ke semua bahan yang ada. Di sini ada 2 bahan. Bermakna isi karangan kamu mestilah daripada bahan 1 dan mesti juga melibatkan bahan 2. Jadi di sini kita dah cari 3 isi. Bahan 1. Cuba kita ambil bahan 2 pula. Okey, dalam bahan 2, okey, kita dah baca juga tapi biarlah ya untuk mengingatkan kembali. Saya nak panggil Aina. Hai Aina. Hello Aina. Aina. Hai cikgu. Aina, apa khabar Aina? Khabar baik cikgu. Bagus ya. Tak sempat bertegur tadi, lambat masuk juga. Okey Aina, tolong bacakan pendahuluan di atas tu. Yang pada zaman ini tu ke? Ya, ya. Pada zaman ini, kebaikan amalan dalam kalangan masyarakat tidak dapat disangkal lagi. Hal ini kerana kehidupan rakyat Malaysia dilihat kian terbeban dengan kos hidup yang meningkat. Di bawah adalah kepentingan amalan menabung dan menyimpan duit. Bagus. Jadi daripada pengenalan di atas tu kita dapat lihat kenapa pentingnya amalan menabung. Dan saya rasa maklumat yang terdapat dalam pengenalan di atas tu saya rasa sesuai dijadikan pendahuluan. Jadi pelajar-pelajar apabila buat karangan mesti ada pendahuluan kan. Jadi saya nasihatkan pelajar-pelajar bolehlah ambil unsur di sini ataupun maklumat di sini untuk membantu penyediaan pendahuluan kamu. Sebab syaratnya ialah karangan yang kamu siapkan sediakan mesti melibatkan dua-dua bahan. Bahan 1, bahan 2. Jadi kita cuba manfaatkan apa-apa yang ada, apa-apa yang mungkin boleh dipakai dalam karangan kita. Dan saya rasa bahagian ini sesuai dijadikan pendahuluan. Okey, cuba kita lihat isinya pula. Ada 3. Ada 3 isi di sini. Bahan 1 kita dah cari 3 isi. Bahan 2, 3 isi. Okey, saya nak minta Mimi. Hai Mimi. Halo Mimi. Halo Mimi. Sedap namanya, bunyi dia Mimi. Hai Mimi. Nasib baik tak jadi miau-miau. Hai Mimi. Mimi dah jadi apa? Okey, Julia. Julia. Hello Julia. Hai sir. Hello. Hai Julia. Okey, tengok gambar tadi kan? Okey, ada 3 kepentingan dia kata di bawah adalah kepentingan amalan menabung dan menyimpan duit. Ada 3 isi. Okey, bacakan isi pertama di sini. Yang cuba bulatkan. Bekalan wang untuk kegunaan kecemasan Hello, dapat Julia. Halo Julia, bacakan yang saya bulatkan di sini. simpanan untuk masa hadapan. Okey, simpanan untuk masa hadapan. Okey, saya minta semua pelajar sama-sama perhatikan ya. Walaupun bahan 2, okey, simpanan untuk masa hadapan, isi yang sama ada juga dalam bahan 1. Isi yang sama ada juga dalam bahan 1. Dan seolah-olah ada kaitan dengan rangkap 3. Cuba lihat, jika berjimat cermat setiap perkara, pasti terjamin masa hadapan. Simpanan untuk masa hadapan. Sama kan? Jadi, pelajar perlu ingat, ada isi daripada bahan yang berlainan ini tak semestinya isi berasingan. Ia boleh berhubung kait. Dalam situasi begini, pelajar-pelajar perlulah menghubung kaitkan dua-dua isi yang sedia ada. Okey? Alright. Julia bacakan isi kedua ni.
Bekalan wang untuk kegunaan kecemasan. Bagus ya. Jadi tabungan yang kita buat ini juga merupakan bekalan wang untuk kegunaan kecemasan. Kalau isi kedua ini, okey, kalau kita lihat daripada rangkap pantun-pantun, okey, memang berbeza sikit. Dia untuk kegunaan kecemasan. Jadi pelajar bolehlah jadikannya isi keempat. Jadi kita tahu ada isi 1, 2, 3 daripada pantun. Dan simpanan untuk masa depan kamu boleh kamu boleh hubung kaitkan ya dua isi yang sama. Dan isi keempat adalah bekalan wang untuk kegunaan kecemasan. Kita tak akan tahu ya dalam kehidupan ini apa saja bakal menimpa kita. Okey, orang kata segala-galanya ditakdirkan, hanya Tuhan yang tahu. Kita merancang, hanya Tuhan yang menentukan. Okey, kita yakin segalanya akan baik, tapi entahlah sebagai ujian, cobaan, apa-apa akan berlaku. Dan dalam waktu-waktu tersebut, katalah kita tiba-tiba jatuh sakit, penyakit kronik ataupun kemalangan. Okey, waktu itu takkan nak cari duit banyak-banyak. Kalaulah kita simpan, mungkin ia boleh membantu dalam kecemasan. Sama juga mak bapak kita. Ya, kalau mak bapak pun berjimat cermat, duit yang kita simpan tu boleh membantu. Katalah kebakaran rumah, kerosakan harta benda. Sekarang malapetaka yang berlaku, musim hujan, banjir boleh melanda. Katalah kereta mak bapak kita, okey, terperangkap, tersadai di tengah-tengah banjir dan kereta akan rosak. Nak perbaiki kereta, macam mana? Ini semuanya adalah urusan-urusan kecemasan. Kita perlukan duit. Okey. Jadi kita ada 4 isi. Nampak kan ya? Daripada rangkap pantun dengan bahan kedua. Okey. Ada isi keempat dan akhirnya. Okey, akhirnya saya nak minta seorang lagi pelajar yang belum terlibat. Persan sudah kan tadi? Nur Shakira. Hai Nur Shakira. Nur Shakira. Hai. Yes, sir. Nur Shakira, okey, bacakan isi ketiga dalam bahan 2. Ini dia, bawah sekali. Sekejap. Mana saya tak ada pun. Ini dia. Tak nampak? Yang mana? Yang mana di bawah sekali dalam gambar. Dapat menjadi dapat menjadi contoh teladan kepada anak. Dapat menjadi contoh teladan kepada anak. Kalau mak bapak sendiri tak menunjukkan sikap mulia, sikap sederhana, okey, takkan anak-anak pula boleh diharapkan daripada anak-anak. Jadi kita nampak, adakah isi ini mirip dengan mana-mana isi sebelumnya? Ada tak isi ini sama dengan mana-mana isi? Tak ada kan? Bermakna ini adalah ini isi baru 5. Jadi saya harap pelajar-pelajar faham, okey, apabila kamu diberikan satu bahan untuk menyediakan karangan, begini caranya. Dan kalau kamu diuji dengan lebih daripada 2 bahan, okey, di sini kita ada 2 bahan. Kalau 3 lah, kamu kena pandai. Dan apa yang maklumat yang ada dalam kedua-dua bahan itu perlu dimanfaatkan. Kamu tidak boleh ambil daripada hanya satu dan tinggalkan satu. Bermakna kamu gagal menghasilkan karangan seperti dikehendaki. Okey, sekarang cikgu nak berkongsi dengan kamu satu, sebab masa pun cepat dia bergerak. Okey, sekarang kamu diminta sediakan satu karangan. Okey, saya harap pelajar-pelajar dah tahu cara mencari isi. Okey, cara mencari isi. Jadi di sini cikgu tunjukkan bahawa daripada rangkap pantun ketiga dengan isi pertama bahan 2 sama. Dia bermakna kamu boleh gabungkan dia sebagai satu isi. Pemeriksa akan fahamlah. Cuma kamu perlu gunakan kata-kata ataupun rangkai kata ataupun frasa daripada dua tempat macam simpanan untuk masa hadapan. Okey, pastikan kamu gunakan ungkapan ini dalam isi yang kamu nak sebut. Contohnya, jika berjimat cermat, setiap perkara pasti terjamin masa hadapan. Jadi, kita bolehlah hubung kaitkan dua-dua ini
ya, dengan bunyi di mana dua-dua isi itu digabungkan. Okey, amalan berjimat cermat, okey, sudah pastinya akan menjamin masa depan kita. Okey, amalan berjimat cermat dengan simpanan yang kita lakukan pastinya akan menjamin masa hadapan kita. Jadi cuba cari satu cara untuk hubung kaitkan dua-dua maklumat. Okey, pelajar-pelajar harap faham karangan soalan satu ya. Karangan ini memang memerlukan kemahiran untuk mencari dan menggabungkan isi-isi yang ada dalam dua-dua bahan ataupun lebih daripada dua bahan. Okey, sekarang kita akan cikgu akan berkongsi dengan kamu satu rangka karangan yang cikgu sediakan. Okey, seperti mana cikgu sebut, daripada bahan ini kamu boleh sediakan satu pendahuluan sendiri dari sini. Okey, daripada tajuk atas. Okey, kamu perlu ingat apa yang dikatakan sebagai satu tajuk pendahuluan yang baik. Okey. Saya nak tanya pelajar di sini. Okey. Balik kepada Nur Syafiqah. Alamat tak panggil. Nur Syafiqah? Yes, Hai Nur Syafiqah. Nur Syafiqah, andaikan kamu diminta sediakan satu pendahuluan. Okey. Dari mana kamu akan dapatkan bagaimana kamu akan sediakan satu pendahuluan? Tajuk. Bagaimana cara kamu sediakan satu pendahuluan? Sudah pastinya kamu akan balik kepada tajuk kan? Yes. Ya. Tadi kita sudah cari apakah arahan kan? Kita cari kata kunci kan? Jadi kata kunci ni penting. Kata kunci ni bukan hanya untuk mencari isi, juga untuk pendahuluan. Jadi kita kena tahu arahan ialah kepentingan. Arahan. Okey. Isunya ialah sikap berjimat cermat. Jadi kamu perlu ingat apabila kita menyediakan satu pendahuluan, pendahuluan yang baik mesti bermula dengan isu yang diutarakan dan disudahi dengan arahan. Dan di tengah-tengah bolehlah kamu selitkan sedikit yang berkaitan dengan isu yang kita bincang. Okey, baru dikatakan satu pendahuluan yang baik. Okey, sekarang cikgu nak berkongsi dengan kamu satu daripada rangka yang cikgu sediakan ya. Cuba cikgu kongsikan untuk kamu. Okey. Sebab masa mungkin ya tidak mengizinkan kita. Apa dah jadi? Oh God. Okey. Ini adalah satu contoh yang rangka yang cikgu sediakan. Daripada bahan yang kita bincang, cuba lihat satu contoh rangka yang cikgu sediakan. Okey, cikgu sediakan satu rangka untuk pendahuluan, satu rangka untuk isi dan satu rangka penutup. Okey, daripada sini kita lihat pendahuluannya. Okey, saya nak Nur Alia. Nur Alia? Ya. Nur Alia, cuba bacakan pendahuluan yang cikgu sediakan. Pendahuluan. Kos hidup yang semakin meningkat membebankan kehidupan rakyat. Kepentingan amalan menabung dan menyimpan duit. Okey. Jadi ini adalah dua unsur. Okey. Yang atas sekali Atas sekali saya ambil daripada bahan dua tadi. Ya, cikgu kan tunjukkan tadi daripada bahan dua ada pendahuluan atasnya. Saya manfaatkan bahan itu, bahan dua. Cuba lihat di sini, bahan dua. Dan sama juga dalam bahan yang sama, kepentingan amalan menabung dan menyimpan duit juga daripada bahan dua. Saya harap nanti pelajar-pelajar, screenshot dia, screenshot ni ataupun dalam MS Team memang rakaman ini akan ada di situ. Kamu boleh menonton balik. So, saya nak kamu cuba sediakan satu pendahuluan dengan mengembangkan dua-dua unsur ini.
Dan dua-dua ini saya ambil daripada bahan 2. Tetapi jangan lupa perlu bermula dengan isu dan disudahi dengan arahan. Jadi, tapi yang pastinya yang perlu ada unsur maklumat daripada salah satu daripada bahan yang sesuai. Ya. So mungkin kamu boleh mulakan dengan katalah satu pendahuluan, pendedahan isu. Okey, dengan tajuknya di sini, minta maaf. Okey, mana tadi? Okey, kalau kita lihat tadi, kepentingan remaja mengamalkan sikap berjimat cermat. Jadi saya akan mulakan dengan satu pendedahan isu dan sudahi dengan kepentingan. Kalau begitu di sini, sekejap. Yap. Okey. Jadi, mungkin saya boleh mulakan satu pendahuluan dengan bunyinya. Okey, amalan berjimat cermat merupakan satu amalan mulia yang menjadi tuntutan agama. Okey. Kemudian kamu boleh tunjukkan sedikit senario di sebalik amalan menabung ini. Okey. Pada hakikatnya kos hidup yang semakin meningkat membebankan kehidupan rakyat. Oleh itu, perlulah kita sentiasa mempunyai amalan menabung dan menyimpan duit. Okey. Persoalannya, jadi kemudian kamu sudahi dengan satu arahan. Persoalannya, apakah kepentingan amalan menabung? Okey. Jadi sediakan satu pendahuluan yang simple. Sebab untuk karangan berpandu ni tak perlu panjang lebar. Okey. Kemudian masuk bahagian isi. Masuk bahagian isi, di sinilah saya nak kamu perhatikan bagaimana isi-isi daripada bahan 1 dan 2 ini. Ada isi yang boleh dihubung kaitkan, ada isi secara berasingan. Dan cikgu di sini ringkaskannya kepada 4 isi sahaja. Okey, Christine. Hai Christine. Christine? Hello. Yes, sir. Christine, bacakan angka isi pertama. Amalan berjimat cermat yang berterusan walaupun dalam bentuk kecil-kecilan akan menjadi simpanan yang besar dan membantu dalam waktu kecemasan. Okey, bagus. Di sini kita nampak dalam kurungan saya letak bahan 1 dan bahan 2. Bermakna isi pertama ini saya ambil, ini memang daripada rangkap 1. Rangkap 1 pantun. Okey. Rangkap 1 pantun. Dan waktu kecemasan, membantu dalam waktu kecemasan ini saya ambil daripada bahan 2. Isi 2. Jadi, 2 isi daripada 2 bahan yang berbeza saya kaitkan supaya sesuai menjadi satu isi yang utuh. Amalan berjimat cermat yang berterusan walaupun dalam bentuk kecil-kecilan akan menjadi simpanan yang besar. Itu daripada rangkap pantun dan saya kaitkan dengan bahan 2 dan membantu dalam waktu kecemasan sebab dia saling berkait dan dianggap sesuai. Jadi ini adalah isi pertama. Pelajar boleh gunakan apa saja cara mengikut kreativiti masing-masing. Tiada satu cara muktamad. Asalkan maklumat daripada dua-dua bahan dimanfaatkan. Okey, cuba kita lihat seterusnya. Okey, saya nak cepatkan Nurin Sofia. Nurin Sofia? Sir. Nurin, cuba bacakan isi kedua. Tinggikan suara sikit. Yang pendahuluan Tak, dalam isi. Amalan berjimat cermat merupakan amalan mulia yang dituntut di sisi agama agar menjauhi perkara-perkara tidak sihat. Jadi isi kedua ini saya ambil bulat-bulat daripada rangkap pantun. Okey. Satu amalan yang dituntut di sisi agama agar menjauhi perkara-perkara tidak sihat. Maksudnya menjauhi godaan syaitan
daripada rangkap pantun kan? Masih ingat rangkap pantun kedua? Okey, mereka yang boros ini dikatakan ya dipengaruhi dengan syaitan daripada rangkap. Jadi saya gunakan isi itu sebagai isi kedua daripada bahan satu. Okey, kemudian isi ketiga saya nak Nurin Sofia bacakan. Nurin Sofia? Simpanan hasil amalan berjimat cermat akan menjamin masa Bagus. hadapan kita. Okey, nampak tak dalam braket bahan 1 dan 2. Okey, di sini isi ketiga saya cuba kaitkan ya, kaitkan daripada bahan 1 dan 2. Simpanan hasil amalan berjimat cermat akan menjamin masa hadapan kita. Sebab unsur yang sama. Okey, daripada dua-dua. Jadi ianya memang mewakili dua-dua isi daripada dua-dua bahan. Okey, yang keempat Amira. Yes, sir. Amira bacakan isi keempat. Menjadi suri teladan kepada anak-anak. Bagus ya, menjadi suri teladan kepada anak-anak. Ini adalah isi keempat dan cikgu ambil daripada bahan 2. Jadi kamu perlu perhatikan bahawa pengumpulan isi saya memang melibatkan dua-dua bahan. Sama ada secara berasingan ataupun dikaitkan. Dan saya pastikan isi yang saya jadikan itu seimbang sifatnya, bukan berat sebelah. Cuba lihat isi pertama 1, 2. Isi kedua bahan 1. Isi ketiga 1, 2. Isi keempat bahan 2. Seimbang sifatnya. Inilah akan menentukan ya kemantapan penghasilan sesebuah karangan ya daripada seorang pelajar ya. Okey, dan saya nak panggil pelajar yang belum tadi pun saya panggil tak jawab. Siapa itu? Mimi. Siapa Mimi ini ya? Hai Mimi. Mimi. Hello Mimi. Mimi tidur ke? Okey, bagaimana dengan Julia balik? Julia. Hai Julia. Hello Julia. Hai Julia. Hi sir, sorry, mic wasn't working. Mic not working ah. But now nak. Okey, tak apa nak Julia. Bacakan penutup Julia. Amalan mulia. Amalan mulia yang perlu disemai sejak kecil-kecil lagi. Keperluan bersedia dari segi kewangan amat penting demi masa depan dan sebarang kemungkinan kecemasan. Sediakan payung. Minta maaf, bukan payung ya, payung. Sediakan payung sebelum. Okey, cuba lihat satu contoh penutup ya, rangka yang cikgu sediakan. Sudahi dengan satu penegasan tentang kepentingan amalan berjimat cermat ini ya. Okey, amalan mulia perlu disemai sejak kecil-kecil lagi. Bolehlah kamu sudahi begini. Kesimpulannya, amalan berjimat cermat merupakan amalan mulia yang perlu disemai sejak kecil-kecil lagi. Kita perlu sedar ya, okey, ataupun kita boleh katakan kita perlulah ya menyedari tentang keperluan bersedia dari segi kewangan amat penting demi masa depan dan sebarang kemungkinan kecemasan. Bak kata pepatah ataupun persis peribahasa, sediakan payung sebelum hujan. Jadi amalan berjimat cermat sudah pastinya akan membantu kita dalam pelbagai hal dan urusan. Okey, beginilah satu cara. Okey, bagaimana kita sediakan rangka dan ini boleh dikembangkan jadi satu karangan lengkap. Okey, saya harap pelajar-pelajar kenali ya bagaimana cara menulis sebuah karangan berpandukan bahan rangsangan dengan format baru KSSM. Okey, ada apa-apa soalan tak sebelum kita boleh bersurai? Dah 1 jam cukup. Saya tahu ini kebetulan musim bulan puasa pula. Okey.
Tak nak membebankan sangat pelajar, dah cukup 1 jam lah lebih. Okay, ada soalan tak daripada sesiapa? Open to everyone. Nanti minggu depan kita ada exam. Harinya tak pasti. Mungkin hari Isnin, hari Selasa kamu bersedia saja. Cikgu nak buat satu ujian diagnostik. Okay. Ada question? Ada soalan? Minta maaf. Tak ada cikgu. Tak ada? Tak. Betul tak ada? Tak. Nanti jangan cakap Allah cikgu saya tak tahulah. Cikgu tak pernah beritahu beginilah, begitulah. Bersedia ya? Teacher, Yes. Apa halnya? so like basically when will be the exam? Like the exact day? No, actually ujian diagnostik kalau mengikut takvim sekolah memang minggu lalu. Okey, minggu lalu. Tetapi arahan daripada ministry ya, mungkin tak perlu adakan ujian itu secara formal sangatlah ya. Jadi dia dibiarkan kepada sekolah dengan guru-guru. Okey, jadi itulah sebabnya kita mengubah bunyi exam itu ujian diagnostik dan cikgu-cikgu boleh adakan ujian itu bila-bila sahaja mengikut waktu kelas masing-masing. Dia tidak ditetapkan, tidak diselaraskan ya. So no worry about it. Dan cikgu punya kelas saya akan buat minggu minggu ni ya. Ya, kita akan buat. Dan minggu lalu cikgu-cikgu ada masalah tak dapat pergi sekolah ya. Okey, tak dapat pergi sekolah, kita terpaksa duduk di rumah. Okey, buat hal lain. Okey. Ada apa-apa soalan lain? Perasan? Perasan? Yes, sir. Perasan, my advice for you, nasihat saya untuk Perasan, cuba gunakan bahasa Melayu dalam waktu bahasa Melayu. Kamu perlu memperbaiki bahasa Melayu ya. Sebab kamu suka tak suka, kamu yang akan berdepan dengan ujian lisan, ujian mendengar. So, this is the opportunity for you to improve. Okay. This is the platform you have to improve. Kamu perlu perbaiki penguasaan bahasa kamu, kemahiran bercakap dalam kelas macam ni lah Perasan ya. Please Okay, alright. Tapi cikgu tak kisah bila kamu tak faham sesuatu, kamu rasa boleh faham lebih dengan bahasa Inggeris, cikgu tak kisah. No problem. Okay, tapi pelajar perlu usahakan supaya perbaiki bahasa. Okay, kalau tak ada sebarang soalan, kita boleh berundur dan jumpa lagi minggu depan di sekolah. Okay, untuk exam ada apa-apa soalan? Teacher, like for the BM paper, is there section A or it's just the karangan and ulasan only? No ulasan Okey, untuk exam kamu nanti cikgu akan menguji dengan 4 soalan. 4 soalan. Satu soalan karangan macam ni, lebih kurang macam ni lah ya. Almost similar, lebih kurang macam ni satu soalan. Dan soalan 2, 3, 4 adalah soalan daripada morfologi, sintaksis. Morfologi, sintaksis dan penyuntingan. So, you tahu format baru sekarang dalam tata bahasa pun ada 4. So, saya akan menguji 3 aspek. Satu, morfologi. Kata majmuk, cikgu dah ajar untuk kamu kan? Go through. Kedua, I think, sintaksis. Sintaksis mungkin dia lebih kepada pola ayat ataupun subjek predikat ataupun mungkin ayat songsang, anything. And then soalan keempat pula tu ialah soalan apa dia ya? Soalan apa ya? Soalan 4 penyuntingan. Mencari hampir 10 kesalahan daripada petikan yang diberi. 2 petikan diberi. Okey? Saya harap semua faham? Faham. Okey. So kalau kamu faham, saya ucapkan terima kasih untuk semua. See you all. Bye-bye. I miss you all for 1 week. Bye-bye. Thank you, sir. Bye. Thank you, sir. Bye. Okay, Thank you, sir. bye-bye.
Alright, bye-bye. Thank you, sir. Bye. Okay, alright.